Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita mendengar, sama-sama kita boleh melihat dan sama-sama kita boleh mendapat ilmu yang mana ilmu tu disampaikan kepada kami, iaitu tentang meminum arak. Okey, kumpulan kami mendapat tajuk meminum arak. Okey, semoga apa yang kami sampaikan ni, apa yang kami bentangkan ini, sama-sama kita mendapat ilmu, kita beramal dan kita menyampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad bin Nazri. Nombor metrik D1831099. Okey. Pertama sekali kita mulakan dengan definisi dan ataupun takrif berkenaan arak. Okey, apa itu arak? Arak ialah dari segi bahasa ialah ia diambil dari bahasa Arab, dinamakan sebagai khamar, yang berasal dari perkataan khamara, yang artinya adalah sesuatu yang menutupi. Okey, manakala dari segi istilah pula adalah setiap minuman yang memabukkan hasil dari perahan anggur ataupun sebagainya. Okey, seseorang yang meminum arak ni biasanya dia akan mabuk. Dia akan hilang pertimbangan, hilang kawalan, dia akan hilang akal yang waras. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud arak ialah setiap yang merosakkan akal fikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis daripada Nabi Muhammad SAW ni jelaslah bahawa arak ni merupakan sesuatu benda, iaitu minuman yang memabukkan dan ia akan merosakkan tubuh badan kita dan ia akan membuat badan kita hilang kawalan, hilang pertimbangan. Arak ini ia diperbuat daripada perahan anggur, perahan anggur yang diperam dalam tempoh yang tertentu. Okey, anggur ni merupakan makanan sunnah, iaitu anggur yang dikeringkan atau kita panggil kismis. Tetapi pada zaman Arab Jahiliyah, mereka membuat perahan anggur dan mereka peram. Lepas tu anggur yang diperam itu menjadi asid, menjadi sesuatu yang memabukkan. Lalu mereka minum. Itu dinamakan sebagai arak. Tetapi yang kismis tu ia tidak dikategorikan sebagai arak ataupun benda-benda yang memabukkan kerana ia dikeringkan, bukan diperam. Okay, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang saya bagi sebelum ini, saya ulang balik. Maksudnya arak ialah sesuatu yang merosakkan akal fikiran. Okey, arak dia akan merosakkan akal fikiran kita untuk kita berfikir secara normal, secara waras, dan ia akan merosakkan tubuh badan kita dan ia akan merosakkan kita punya cara berfikiran. Dia akan membuat kita berilusinasi dan akan menyebabkan kita gagal dalam mengawal kita punya tubuh badan. Itulah kenapa terjadinya kemalangan-kemalangan yang sangat-sangat dahsyat yang sebelum ni kita mendapat tahu di TV ataupun kita mendapat tahu di akhbar-akhbar tempatan tentang kemalangan yang selalunya, yang kerapnya adalah yang menyebabkan pemandu yang mabuk.
So dia punya efek, dia punya kesan kepada diri kita sangat-sangatlah bahaya, dan bukan sahaja ia memudaratkan kepada diri kita, tetapi ia akan memudaratkan kepada orang lain, orang yang berada di sekitaran kita. Yang kedua, hukum dan dalil pensyariatan meminum arak. Meminum arak hukumnya adalah haram sama ada kita minum sikit ataupun banyak, ataupun kita minum tapi tak mabuk, haram. Kita minum mabuk haram, kita minum tak mabuk pun haram. Kecuali apabila kita dalam situasi yang sulit, situasi yang darurat. Dalam situasi yang darurat, contoh kita berada di dalam hutan ataupun kita berada di dalam kawasan-kawasan yang tidak mempunyai sumber-sumber air, ia dibolehkan. Contoh saya bagi situasi, contoh kita berada dalam hutan, kita terbawa arak member kita yang non muslim, kan? Kita ingat perfume tapi arak, okey. Lepas tu kita terbawa, lepas tu kita sesat dalam hutan. Dalam hutan tu kita tak jumpa air sungai, kita tak jumpa air embun, kita tak jumpa hujan pun tak, kan? Kita sesat dalam hutan sebulan, okey, contoh. Lepas tu ia dibolehkan, kan? Kita dah darurat sangat, kita terpaksalah minum, kan? Untuk menghilangkan dahaga supaya kita tidak kehausan. Okey. Arak ni merupakan najis, kan? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, okey, ini dalil pengharaman arak. Okey. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi, menyembah berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semata-mata kotor, yakni najis ataupun keji, dan ia dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beroleh kejayaan. Dari surah Al-Ma'idah ayat 90. Maka dalam ayat ini ia menerangkan tentang hukum, and ia mengatakan hukum arak, berjudi, mengundi nasib, penghujatan berhala merupakan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, and tidak memberi faedah kepada kita, bahkan ia akan memudaratkan kepada diri kita sendiri. Okay, seterusnya sejarah pengharaman arak. Okay, sebelum kedatangan Islam, arak-arak jahiliah pada ketika itu ia menjadikan minum arak ini sebagai satu tabiat, satu habit dalam bahasa Inggeris. Ia menjadi satu kebiasaan, dan apabila ia nak meninggalkannya adalah satu perkara-perkara yang sangat susah. Ialah kita dah biasa dengan sesuatu, lepas tu kita nak tinggalkan benda tu, ia menjadikan satu-satu yang sangat susah lah nak kita nak biasa, kan. Oleh itu pengharaman arak ini ia dilakukan secara berperingkat. Saya akan ulas satu persatu. Okey, pada peringkat yang pertama, iaitu memberi penjelasan tentang baik dan buruk arak. Okay, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Baqarah ayat 219 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Okey, maka dalam ayat ni ia mengatakan qamar dan judi. Okey, pada keduanya terdapat dosa-dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Okey, kiranya arak dan judi ia mempunyai kebaikan, tetapi kebaikannya hanya sedikit.
sedangkan keburukannya terlalu banyak. Macam arak. Arak ni dia orang kata apa? Orang membuat perubatan. Okey, arak ni dia macam perahan lah, dia macam alkohol. Sebagai organik. Dan ada orang menggunakan di dalam perubatan. So adalah manfaat dia, tetapi manfaat dia sangat sikit kan. Asyik nak berubat kan, tapi orang selalu buat dadah kan. Itu yang membuatkan keburukan. Dan judi pula, judi ni dia manfaatnya kita mendapat keuntungan. Okay, kita dapat banyak duit, kita dapat kaya lah, kita kaya. Kita dapat banyak duit, lepas tu kita jadi orang yang berada lah kan. Tetapi keburukannya adalah haram, kerana ia berasal dari sumber-sumbernya haram. Kerana apa? Kerana iaitu judi ni suatu pertaruhan yang menggunakan harta ataupun duit yang bertaruh. Siapa yang menang, dia akan beruntung. Siapa yang kalah, dia akan rugi. So itulah keburukan dia kan. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini supaya kita berfikir. Yalah, pada zaman tu kan, zaman jahiliah kan, susah nak berhenti arak. So Allah mengatakan kebaikan arak sikit kan, tapi keburukannya banyak. So Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berfikir kan, mana yang baik, mana yang buruk, kan, mana yang elok untuk diri kita, mana yang tidak elok untuk diri kita. Okey, yang seterusnya peringkat yang kedua, iaitu pengharaman ketika hampir masuk waktu solat. Okey, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah An-Nisa ayat 43 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ayat ini, jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu sahaja hingga kamu mandi. Okay, mandi wajib lah. Dan jika kamu sakit ataupun sedang bermusafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka dalam ayat ni terdapat pelbagai hukum, tapi saya nak khususkan kepada arak lah, tentang pengharaman ketika hampir masuk waktu solat. Okey, dalam ayat tersebut mengatakan janganlah kamu solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kerana apa? Kerana apabila kita bersolat dalam keadaan mabuk, maka kita akan berilusinasi dan kita tidak khusyuk, dan kita solat dalam keadaan yang tidak sedar, maka solat tersebut tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, peringkat yang ketiga, iaitu pengharaman secara mutlak. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak ataupun meminum khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak-anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat 91, sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Maka apa yang dapat kita simpulkan daripada ayat tersebut
jelaslah bahawa Allah SWT telah mengharamkan arak, meminum arak secara keseluruhan. Sama ada kita minum arak ataupun perkara-perkara atau benda-benda yang seumpamanya, yang memabukkan, benda yang membuat kita berilusinasi. Okey, oleh itu, marilah kita menjauhi arak kerana ia tidak memberi manfaat langsung. Bahkan memberikan keburukan, memberikan kemudaratan kepada diri kita, bahkan memberi kemudaratan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Helino. Nombor kad matrik D1831190. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya, iaitu bertajuk arak. Tajuk saya adalah kategori jenis, syarat persabitan dengan hukuman. Bermula dengan kategori. Dia ada banyak kategori. Ada, nak kata daripada mahal sampai ke murah tak ada juga. Dia ada jenis dia, ada rasa-rasa dia. Dia macam ada, macam nombor 1, wine. Penampaian buah-buahan, khususnya anggur. Macam orang kaya minum lah kan. Saya pun tak tahulah rasa macam mana, tak pernah nak minum kan. Lepas tu beer yang yang dalam jug tu kan. Bukan jug, cawan besar yang warna kuning, macam warna minyak tu, minyak masak. Lepas tu whisky pun saya tak tahu lah. Lepas tu brandy, koktel buah-buahan campuran. Ada rum yang dalam cerita Pirate Caribbean tu, yang mereka suka sangat minum tu. Lepas tu ada tuak. Tuak ni kat Malaysia banyak kat Sabah. Lepas tu tapi orang Islam tak minum lah, tak tahu lah. Lepas tu ada mojito, ada spirit. Siapa tak tahu. Liquor ni kat Malaysia banyak kat. Itu pina colada, gin, bitters ni minuman beralkohol dengan mempunyai rasa pahit daripada herba-herba. Nampak, herba pun boleh jadi arak. Saya pun tak tahulah. Lepas tu ada nasi bar atau bar nasi kinomol lihing bahar. Saya tak tahu. Korang nanti boleh carilah. Saya bagi kategori je. Saya pun tak tahu benda ni. Ada tequila, tu kat mereka banyak. Tu margarita. Lepas tu seterusnya saya punya tajuk syarat persabitan. Syarat persabitan untuk mensabit kesalahan seseorang minum arak ataupun khamar adalah tertakluk di bawah 3 sebab. Minuman yang diminum ialah arak atau khamar, itu minuman yang memabukkan dan yang menghilangkan akal fikiran. Nombor 2, mana tadi? Nombor 2, orang yang minum itu mengetahui bahawa minuman yang diminum tadi memabukkan dan menutup akal fikiran. Dia macam tak sedar lah. Dia tak boleh berfikir dengan secara rasional. Itu nombor 3, sengaja melakukan kesalahan minum minuman yang memabukkan. Seseorang yang meminum minuman yang boleh memabukkan dan ia tidak tahu bahawa dan meminum minuman itu ia akan menjadi mabuk, tidak boleh dikenakan hukum had ke atas orang yang meminum minuman itu, sekalipun dengan sebab minuman tadi ia menjadi mabuk. Macam orang ni dia minum arak, lepas tu dia tak tahu dia minum tu arak. Betul Coca-Cola. Rupanya sekali Carlsberg kan. Kita tak tahu lah punya kes. Lepas tu lepas tu tajuk saya seterusnya hukuman.
ada A B C D, ada 3, ada 4. Ada 4. Yang pertama apa tadi? Mana begini? Ya Allah. Okey. Ini adalah saya buat untuk macam zaman-zaman Nabi punya kan, dia punya hukuman bagi orang yang minum arak dulu kan. Orang yang melakukan minum arak wajib dikenakan hukuman had, adalah tertakluk di bawah ada syarat-syarat dia. Nampak tempat adilnya Islam ni. Ada 4, baligh, berakal, kemahuan sendiri tanpa dipaksa siapa. Dia minum, orang tak paksa dia minum je. Itu yang keempat, minum itu masuk ke dalam rongga melalui mulut. Mulut. Kalau masuk hidung macam mana tak tahulah. Okey. Dari sini ada tulis kanak-kanak yang belum balik atau orang yang gila yang minum arak tidak boleh dikenakan hukuman had ke atas mereka kerana perbuatan mereka itu tidak boleh dianggap sebagai perbuatan jenayah syariah yang boleh dikenakan hukuman had. Ini adalah hadis Rasulullah SAW bermaksud Allah tidak menyiksa 3 golongan manusia, iaitu kanak-kanak hingga ia balik, orang yang tidur sehingga ia bangun dari tidurnya, dan orang yang gila sehingga ia sembuh dari gila. Kini kanak-kanak, orang gila dengan orang macam koma. Tadi cakap koma, benar kan? Antara dua tu lah, kanak-kanak dengan orang gila kini tak kena undang-undang lah. Okey, itu undang-undang sivil. Yang ni undang-undang apa? Undang-undang Malaysia undang-undang sivil, didenda tidak melebihi 3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun. Lama tak? Kedua-duanya ataupun kedua-duanya. Sabitan kesalahan membuat, menjual, menawar. Ini sabitan kesalahan membuat atau menjual, menawarkan, mempamer atau untuk mempamer untuk jualan dan menyimpan atau membeli. Dia macam dia buat arak sendiri. Macam ada buat wine, ataupun ada buat apa macam arak orang Korea tu, apa soju. Macam tu lah, dia peram. Tu dia jual sekali dia je. Tak lesen. Dia punya denda dia didenda tidak lebih 5,000. Sama je. Ni 5,000 teruk sikit. Atau penjara selama tempoh lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Itu di hukuman dan hukuman hudud. Oleh Hadi Awang, Menteri Besar Terengganu. Dulu punya ni, orang Muslim yang membuat, mengedar atau menjual arak tidak dikenakan hukuman kerana menafsir. Tidak. Orang Muslim yang membuat, mengedar atau menjual arak tidak dikenakan hukuman kerana menafsir orang Muslim itu sebagai tidak berdosa. Saya pun tak faham. Nanti Ustaz terangkan kot. Okey, ni enakmen kesalahan jenayah syariah hudud Negeri Terengganu 2002. Kesalahan 01 atau 02 dengan sebat tidak kurang daripada 40 sebatan. Kesalahan 03 sebab tidak kurang daripada 40 sebatan. Sakit siut. Dan tidak lebih daripada 80 sebatan. Kesalahan 04 seterusnya dengan sebab tidak kurang daripada 40 sebatan dan tidak lebih daripada 80 sebatan. Boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh ditakdirkan patut oleh mahkamah. Kena rotan. Okey lah. Tu je saya punya lah. Kejapnya. Okey, tu je lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idham Deni bin Azman. Nombor matrik D183111210.
Okay, saya akan terangkan tentang syarat pelaksanaan hukuman. Yang pertama, orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf ni orang yang normal lah. Dia orang Islam, orang yang dah akil balik, yang dah besar, yang tahu, yang normal lah kan. So kalau dia minum arak, kena hukum lah. Yang kedua, kemahuan sendiri. Dia bukan kena paksa, dia yang nak sendiri minum arak. Yang ketiga, tahu haram. Dia tahu benda tu haram. Orang kata kan, arak tu haram tak? Haram. Tapi dia minum tak? Entah, kena hukum lah. Yang akhir sekali, dia mengaku. Dia dah kantai, lepas tu dia mengaku dia minum arak. Kalau dia kata orang paksa dia, tak boleh. Dia kena siasat dah benda tu. So mengaku dengan ada 2 orang saksi. Kalau dia tak mengaku tak, lepas tu tiba-tiba ada 2 orang saksi. 2 orang saksi kata, aku nampak kau minum arak. So kena hukum lah. Lepas tu seterusnya, aplikasi di Malaysia. Aplikasi di Malaysia, penjualan arak dikawal oleh custom. So custom yang akan arrange benda ni. Dia yang akan tengok lah mana kedai yang ada lesen jual arak kan, mana kedai yang tak ada lesen. Macam tu lah. Lepas tu arak ni di bawah Akta Custom 1967, Akta 235 dan Akta Excise 1976, Akta 176. So yang ketiga, kes. Kes ni tak lain tak bukan arak mabuk lah. Ya. Kes mabuk. Macam baru-baru ni ada orang mabuk, dah lah minum arak, mabuk, bawa kereta pula tu. Lepas tu accident. Tu menyusahkan orang panggil. Faham tak? Dah mabuk, bawa kereta, accident. Menyusahkan semua orang lah. Kalau langgar orang, langgar kereta lain, dah lagi banyak masalah. So kita jauhilah daripada arak-arak mabuk-mabuk ni. Yang terakhir sekali, penutup. Penutup yang di mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. So Nabi kata semua yang memabukkan adalah haram. Macam arak mabuk haram. Dadah pun mabuk haram juga. So mana-manalah benda yang sama sifatnya dengan arak adalah haram. Dan kita sebagai orang Islam jauhlah benda-benda ni semua. Jangan nak cuba-cuba. Semoga hidup kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.